Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu sekali lagi dalam rancangan Temu Minda. Besok, saya sebagai Menteri yang jaga telekomunikasi dan multimedia akan mempengerusikan mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN yang pertama atau dipanggil ADG Min 1 secara dalam talian 100% kerana COVID-19 menyebabkan kita tak boleh bertemu secara berdepan. Dan yang akan dibicarakan dalam mesyuarat besok sehingga hari Jumaat ialah berkaitan dengan digital ASEAN atau bagaimana warga ASEAN akan migrasi atau memacu kehidupan di alam digital. Ia akan dirasmikan, mesyuarat ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita pada kira-kira jam 10 pagi besok. Sebelum saya meneruskan perbincangan kita tentang Malaysia sebagai nadi digital ASEAN, kita saksikan dulu video pendek yang disediakan oleh MDEC ini. Dunia kian berubah. Sempadan antarabangsa mula kabur. Persada dunia kini berada di hujung jari kita. Digital menjadi kuasa penyimbang dan kemahiran yang perlu dalam mengharungi dunia yang semakin kompetitif. Baik masyarakat desa atau di kota, digital menghubung segala menjadi kunci pendapatan semua. Malaysia perlu lebih terampil di mata dunia. Menjadi nadi pelaburan serantau. Menghubungkan pelaburan dunia kepada Asia Tenggara. Menjadi pusat pelaburan digital paling pesat di Asia Tenggara. Malaysia, nadi digital ASEAN. Jadi untuk berbicara tentang digital ASEAN dan Malaysia sebagai nadi digital ASEAN, saya hari ini berseorangan di studio, tetapi secara dalam talian saya ditemankan oleh dua orang tokoh digital tanah air yang mewakili dua buah syarikat yang mempunyai keberadaan dan mempunyai impak yang cukup luas di seluruh rantau dan negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama ialah saudara Afzal Abdul Rahim, Ketua Pegawai Eksekutif Time.com Berhad. Selamat datang Afzal. Terima kasih YB, selamat datang, apa khabar? Baik, terima kasih. Dan seorang lagi ialah saudari Juki Hong, Pengarah Eksekutif CIMB ASEAN Research Institute atau ringkasnya CARI. Selamat datang Juki. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam rancangan ini. Okey, terima kasih. Jadi saya nak mulakan dengan saudara Afzal. Ini cerita digital ni lah. Walaupun tadi MDEC dah ada dia punya video pendek bercerita sedikit tentang Saya Digital, itu kempen yang dilakukan oleh MDEC. Tapi dalam konteks ASEAN, yang dimaksudkan digital ASEAN, yang dalam mesyuarat kami nanti ialah kami nak melancarkan master plan atau plan induk digital ASEAN 2025, tetapi sebenarnya yang dikatakan digital ASEAN itu pada pandangan saudara apa dia? Jadi terima kasih YB. Jadi pada pandangan saya yang paling penting bila kita fikirkan tentang jurang digital di ASEAN adalah availability of infrastructure. Ya, di mana infrastruktur itu berada dan kaum yang mana atau kawasan yang mana atau daripada segi sosioekonomik, siapa yang ada akses kepada infrastruktur digital dan di mana kita boleh atau macam mana kita boleh menggalakkan pelaburan dalam infrastruktur digital di ASEAN. Jadi negara-negara ASEAN sebenarnya mempunyai beberapa cabaran yang besar. Antara cabaran yang besar ialah population density di ASEAN lah agak rendah. Jadi sebenarnya walaupun memang ada trend selama 2-3 dekad ni
di mana kebanyakan penduduk berhijrah ke kawasan bandar, tapi sebenarnya kawasan di luar bandar yang memerlukan akses yang sama dengan penghuni bandar juga. Jadi di ASEAN kita sebenarnya beroperasi di 3 negara di ASEAN, Malaysia, juga Thailand dan Vietnam. Keseluruhan seramai 3,500 anggota kerja di antara 3 negara ini, dan cabarannya memang berlainan dan unik. Tiap-tiap negara mempunyai cabaran yang unik. Kalau kita lihat dekat Malaysia sebenarnya, kita mempunyai satu sistem city planning yang sebenarnya dah lama ada. Dan disebabkan sistem dan peraturan sistem city planning di Malaysia, kalau kita tengok di tiang lampu, tidak ada pertalian atau fiber atau copper yang tidak kemas. Kita sebenarnya mana-mana syarikat telekomunikasi kena jalankan kabel di bawah tanah, atau kita kena korek jalan lah dengan cara yang senang. Kalau kita lihat pula di negara-negara lain di ASEAN, sebenarnya kabel dan talian banyaknya di atas tiang lampu atau tiang elektrik pun. Jadi benda-benda kecil macam ni menjadi satu cabaran yang unik bagi nak keluarkan satu, atau untuk kita nak sambungkan talian kepada kawasan-kawasan di luar bandar dan juga kawasan dalam bandar juga. Jadi cabaran di Thailand contohnya ialah untuk mendapat ruang untuk kita menggantung kabel di atas tiang-tiang lampu. Di Vietnam pula ialah untuk mendapat permit untuk menanam tiang yang baru. Di Malaysia pula ialah untuk berkoordinasi dengan syarikat-syarikat telekomunikasi yang lain untuk tengok mana kita nak korek jalan. Janganlah kita korek 2-3 kali setahun begitu. Jadi just on that basic premise sebenarnya, kalau kita tengok, cabaran di setiap-tiap negara ASEAN itu agak berlainan dan memerlukan daya fikiran dan teknik yang lain juga, YB. Tapi yang pada asasnya yang datang kepada saya, pandangan saya yang paling penting untuk kita nak to catalyze, katakan sebagai pemangkin dalam tadi ASEAN ini adalah lapisan infrastruktur. Itu lapisan yang paling penting. Ya, thank you. Terima kasih. Ni, Juki, di sebalik ada isu dan masalah dan cabaran yang disebutkan oleh Afzal tadi, bagaimana saudari melihat trend dan potensi ekonomi digital di ASEAN secara keseluruhan? CIMB ada di serata rantau ASEAN. Ya Menteri, mungkin saya boleh berbincang dari segi dunia perdagangannya ataupun aspek perdagangan. Sesungguhnya kepentingan transformasi digital ini telah pun hangat diperbincangkan dalam perdagangan ASEAN dari segi industri 4.0 sebelum pandemik COVID-19 ini. Dan ASEAN merupakan pasaran internet yang berkembang dengan paling cepat sekali di dunia. Lebih daripada 90% pengguna internet dihubungkan melalui telefon pintar, dan tetapi semenjak tahun 2020 ini keperluan transformasi digital telah dipercepatkan berkali ganda. Di mana pada tahun lepas, mengikut satu laporan yang dikeluarkan oleh Google, Temasek dan juga Bain & Co, 40 juta pengguna baru telah menyertai ataupun mula menggunakan internet berbanding dengan 100 juta dalam jangka 5 tahun di antara 2015 dan 2019. Jadi jika kita berbanding di antara 6 negara anggota ASEAN, kita dapat lihat pertumbuhan pengguna digital baru di kalangan negara ASEAN boleh dikatakan mendadak, di mana Vietnam 41%, Indonesia, Malaysia dan Philippines di antara 36 sampai 37%, Singapura dan Thailand 30%. Ekonomi internet juga berkembang dan ia akan mencecah $100 bilion Amerika dan dijangka akan mencecah atau mencapai $300 bilion
Amerika pada tahun 2025. Jadi kita dapat lihat bahawa COVID-19 ini telah mempercepatkan penerapan perkhidmatan digital, meletakkan teknologi digital di tengah-tengah dan buat masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Ini adalah satu fenomena yang belum pernah berlaku sebelum ini. Penerapan, penerimaan dan penggunaan digital dipercepatkan secara hyper, bukan sahaja untuk individu maupun untuk perniagaan kecil dan sederhana PKS. Namun demikian, potensi ekonomi digital ASEAN hanya dapat dipenuhi jika ASEAN dapat melakukan transformasi digital yang sepenuhnya dan mewujudkan satu komuniti digital ASEAN yang sebenar. Persoalannya, apakah yang perlu kita lakukan pada peringkat nasional dan serantau dalam menyambut transformasi untuk mempergiatkan perdagangan di ASEAN, terutamanya untuk meningkatkan perdagangan intra-ASEAN. Walau bagaimanapun, tahun ini Brunei sebagai tuan rumah untuk ASEAN telah mengemukakan priority economic deliverables ataupun mungkin boleh diterjemahkan hasil ekonomi keutamaan bagi tahun ini, iaitu yang dibagikan kepada 3 teras strategik, iaitu pemulihan, recovery, pengdigitalan atau digitalization dan keberlanjutan ekonomi, sustainability. Antaranya Brunei akan menghasilkan rancangan kerja perjanjian ASEAN mengenai perdagangan elektronik dari tahun 2021 sampai ke 2025 untuk beri panduan kepada negara-negara anggota ASEAN bagaimana untuk melaksanakan e-commerce pada peringkat nasional dan ASEAN. Ini Afzal, ada orang yang mengatakan bahawa ASEAN ini sebuah rantau yang sangat unik, berbeza dengan misalnya Kesatuan Eropah di mana di sana keadaan ekonomi antara negara-negara anggota itu lebih kurang sama. Tetapi di ASEAN ini ada jurang KDNK antara sebuah negara dengan sebuah negara yang lain. Apakah digital ASEAN ini boleh menjadi jembatan yang merapatkan jurang itu agaknya? Jadi sebenarnya pada pandangan saya, ekonomi dalam zaman digital ini menjadi the great equalizer dengan izinnya. Jadi sebenarnya disebabkan bila dah ada infrastruktur dan bila kita dah dapat akses kepada talian digital dan juga pemasaran secara digital, ini membolehkan kita mengguna internet untuk melayakkan diri, memasuki ekonomi, tak kira kita punya without taking into account our background. Ya, jadi sebenarnya kalau kita fikir begitu as the great equalizer, the digital economy membolehkan kita membuat, for example, pelancongan, or we can operate via agriculture. Jadi bukan semuanya bertema kepada high economy or technology from the form of economic inclusion. So kalau kita kaji balik, walaupun ada jurang yang agak berbeza, dan daripada segi ini YB sebenarnya Malaysia mempunyai banyak kelebihan semula jadi di perantauan ASEAN ini. Kita sebenarnya kalau kita tengok daripada segi kabel dasar laut, dengan contoh kabel dasar laut daripada 30-40 tahun yang lalu mengikut laluan perkapalan, dan Strait of Malacca merupakan laluan perkapalan yang paling sibuk di dunia. Jadi banyak infrastruktur yang akan sampai ke sini. Dan kalau kita tengok daripada sorry YB, teruskan. Ya, so kita tengok daripada kelebihan semula jadi kita. Jadi kita sebenarnya di tengah-tengah laluan perkapalan, nombor satu. Nombor dua, daya berbelanja rakyat Malaysia agak tinggi. Kalau kita tengok daripada pecahan KDNK antara negara, daripada segi bilingualism, antara bahasa Melayu dan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris,
there's a high level of bilingualism in Malaysia. Jadi kelebihan-kelebihan semula jadi yang ada pada Malaysia dan kelebihan daripada segi struktur juga, kerajaan yang stabil, ekonomi yang has a high composition of middle class, ini membolehkan kita menjadi satu magnet atau flywheel kepada nadi digital ASEAN. Ya. Juki, ini ada soalan daripada penonton. Dia menamakan diri dia Ustaz Al-Aiman. Dia tanya dalam bahasa Inggeris tapi saya terjemah dalam bahasa Melayu lah. Di tahap manakah ekonomi digital Malaysia berbanding dengan negara-negara anggota ASEAN yang lain? Okey, baiklah, terima kasih. Ini sebenarnya satu soalan yang baik. Saya rasa setiap negara di ASEAN mempunyai keperluan sendiri dan maka kalau kita lihat dari segi saiz internet ekonomi atau ekonomi internet ini, Malaysia berada mungkin di tengah-tengah. Tahap digital kita ini mungkin ada ruang untuk bertambah baik, tetapi saya rasa ini terpulang kepada keperluan sendiri. Dan untuk menjawab tadi ada satu soalan, mungkin YB, apakah digital ASEAN, saya rasa peranan yang kita perlu mainkan di Malaysia adalah kita sendiri perlu membangunkan Malaysia sebagai a digital nation, ya, supaya kita boleh menjadi nadi digital ASEAN. Jadi dari segi perkembangan digital berbanding dengan negara lain, kalau kita bandingkan saiz ekonomi dia, Indonesia mempunyai 44 juta pengguna baru di tahun 2020, sementara di Vietnam mungkin berada di lebih daripada 10 juta. Okey, so inilah saya rasa ada banyak ruang bagi Malaysia untuk bertambah baik dalam bidang ini. Dari segi hubungan antara kerajaan dan swasta, terutamanya lah Juki di ASEAN ini, bagaimana cari melihat hubungan kerjasama dalam membangunkan ekonomi digital, ataupun kalau bukan ekonomi digital, menjadikan rakyat ASEAN ataupun warga ASEAN ini lebih laju migrasinya, lebih berupaya dalam dunia digital, baik dalam bidang pendidikan, dalam bidang apa sekalipun. Macam mana berdasarkan pengalaman cari buat penyelidikan di negara-negara anggota ASEAN? Ya, jika kita lihat satu laporan yang telah kami keluarkan pada tahun lepas untuk Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN ataupun ASEAN Bank yang bertajuk Pathway 225, a Pathway Towards Recovery and Hope for ASEAN, di mana lebih daripada 30 majlis perniagaan dan dari ASEAN dan dari rakan dialog ASEAN telah memberikan cadangan langkah-langkah yang harus diambil oleh ASEAN. Jadi di antara 225 langkah yang dicadangkan, lebih 30 adalah berkaitan dengan transformasi digital. Dan mungkin saya boleh cuba berkongsi beberapa dengan anda semua. Pertamanya adalah transformasi digital untuk PKS. ASEAN perlu menggalakkan perkembangan infrastruktur digital yang mampu membantu perniagaan kecil sejajar dengan matlamat pemulihan ekonomi dan juga untuk menggalakkan pembangunan lestari dan pertumbuhan inklusif. Contohnya membantu PKS beralih dari modal perniagaan yang dari luar talian ke atas talian untuk mengembangkan perniagaan mereka dengan kaedah digital. Dan keduanya, mungkin pengdigitalan dari segi sistem kewangan dan pentadbiran awam. Ini melibatkan pengaktifan infrastruktur pembayaran digital untuk memudahkan aliran kewangan, termasuklah seperti perkhidmatan kewangan bebas sentuhan seperti eKYC atau e-onboarding,
e-pengesahan dalam sistem kewangan. Dari segi pentadbiran awam pula mungkin boleh mengadakan ID digital ataupun e-kerajaan yang berkesan. Selain daripada itu, ASEAN juga perlu mengadakan polisi yang menggalakkan pengalaman atas talian e-dagang. Ini termasuklah negara-negara anggota ASEAN harus menyelaraskan peraturan e-commerce berdasarkan amalan terbaik antarabangsa seperti penggunaan e-pembayaran rentas sempadan, menerima e-invoice, e-receipt dan pelaksanaan kontrak digital ataupun termasuk juga penggunaan e-tanda tangan. Ada satu lagi daripada kajian kami adalah satu cadangan adalah mengenai aliran data ataupun privacy data dan localization, data localization atau lokalisasi data. Seperti mana yang kita tahu, data adalah nadi ekonomi baru dan perkongsian data rentas sempadan adalah agak kritikal. Sebenarnya amat kritikal. Memandangkan hakikat ini, dasar penyetempatan data ataupun data localization akan menyekat pertumbuhannya. Justru itu, para pemimpin ASEAN perlu mempromosikan aliran data rentas sempadan cross-border yang selamat berdasarkan standard yang diselaraskan dan mungkin bersesuaian dengan peraturan yang diterima ramai. Selain daripada itu, kerajaan perlu juga mengadakan peraturan yang ketat dan efektif untuk melindungi privasi data, memastikan perlindungan pengguna dan keselamatan cyber. Ada satu lagi telah pun disentuhkan oleh Encik Afzal tadi, infrastruktur digital yang saya tidak akan huraikan. Tapi ada satu lagi adalah mengenai jurang kemahiran di ASEAN. ASEAN perlu memperbaharui sistem latihan dan maupun sistem pendidikan kita ini untuk melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran digital dan ICT. Itulah daripada laporan kami. Ya, Afzal, Malaysia bukan tidak mempunyai bakat dalam dunia digital. Pendrive lahir dari anak Malaysia sebenarnya, Grab lahir dari anak Malaysia dan beberapa lagi ciptaan yang lahir dari anak Malaysia. Dan kerajaan sekarang merasakan bahawa kita kena membina, membangun, memperkemaskan ekosistem itu. Jadi kita tubuhkan Majlis Digital Negara dan 4IR dan sebagainya. Cukupkah majlis itu atau apa sebenarnya yang perlu digerakkan secara bersama? Ini bukan cerita kerajaan sajalah, saya orang kerajaan tak apalah. Yang perlu digerakkan bersama untuk membangun bakat-bakat anak muda terutamanya dari negara kita. Jadi sebenarnya YB yang kita kena fikir yang paling penting bagi Malaysia, saya rasa rakyat Malaysia ni agak manja YB sebenarnya. Banyak peluang diberi manja juga sebab banyak peluang diberi, banyak dana yang disediakan oleh kerajaan. Tetapi berbanding dengan hunger ataupun passion yang kita nampak daripada remaja, saya fokus kepada golongan remaja YB, di negara-negara ASEAN yang lain, nampak dia macam golongan remaja di luar Malaysia lagi agresif mencari peluang digital. Bahawa menjadi usahawan digital atau menggunakan digital sebagai alat pemasaran untuk produk dan sebagainya. Kemungkinan jadi sebagai contoh, bila kita adakan kursus yang percuma atau kita ada ataupun kita adakan tandingan business plan, plan business untuk seed funding, participation daripada groups of Malaysian sebenarnya tak sebagai kita dapat macam kita nampak di Thailand ataupun di Vietnam atau di Indonesia. Jadi saya rasa sebenarnya YB kita kena biarkan kandungan digital ini dan critical mass digital ini memasak secara sendiri dan semula jadi. Kita boleh letak pemangkin, tapi mungkin pemangkin itu tidak berapi
sebab kita belum sampai ke ada necessity. Sekarang pula kalau kita tengok dalam pandemik COVID ni sudah menjadi satu necessity untuk kita menggunakan digital untuk bisnes kita, untuk mendapat pekerjaan dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita tengok balik kepada komponen-komponen dalam pembinaan ekonomi digital, antaranya saya dah sebut tadi tu YB, infrastruktur internet, pusat data, tenaga kerja yang berkemahiran dan mengurangkan jurang digital di antara golongan-golongan. Jadi saya rasa dengan adanya Digital Economy Task Force dan sebagainya dan beberapa inisiatif dengan kerajaan, sepatutnya rakyat dan khususnya golongan remaja patut mengambil kesempatan and take advantage daripada beberapa program yang ada ni. Tapi macam pemangkin tu dah ada, struktur dia dah ada, dana dah ada, hanya nak menunggu daripada satu cara semula jadi untuk dia berapi pula. Juki, kita macam kurang api. Macam mana agaknya? Macam mana kita nak galakkan local talent, bakat-bakat tempatan ini supaya mereka dapat betul-betul dengan izin unleash dia full potential, mengapikan, meluahkan, menggapai bakat mereka yang sepenuhnya itu? Untuk itu saya rasa YB Menteri, kita perlu tahu persaingan yang kita hadapi di luar Malaysia. We need to know our competition. Dan ini juga mungkin saya boleh menjawab sekali lagi soalan yang diberi tadi. Itu kita perlu, Malaysia perlu membuat perbandingan dari segi kekuatan kita yang ada. Sebagai contohnya kalau kita lihat unicorns. Sekiranya kita melihat negara ASEAN, kita mempunyai 10 buah syarikat unicorn yang mempunyai nilai lebih daripada $1 bilion Amerika masing-masing di ASEAN, seperti Gojek, Tokopedia dan sebagainya. Dan daripadanya 4 syarikat berasal dari Singapura, 4 dari Indonesia, 1 dari Vietnam dan 1 dari Filipina. Sementara itu kalau kita lihat di Thailand pula, mereka telah melancarkan hub digital ASEAN yang bertujuan untuk memperluaskan infrastruktur digital ASEAN. Dan untuk Singapura pula, negara ini lebih bergiat dalam bidang fintech dan perkhidmatan kewangan digital bukan sahaja di ASEAN maupun di sedunia, dengan bekerjasama dengan syarikat-syarikat gergasi. Dan di Vietnam pula, mereka mempunyai penduduk 96 juta dan kira-kira 60% daripada mereka adalah berusia di bawah 35 tahun dan mereka mempunyai akses yang sangat cepat kepada teknologi baru. Dan Indonesia pula mempunyai satu internet ekonomi yang sangat besar. Maknanya kita perlu tahu persaingan yang kita hadapi di luar daripada Malaysia, dan dari situlah kita akan menilaikan jurang yang ada dan kita cuba merapatkan jurang ini. And I think they'll create the catalyst. Itu memberikan satu wawasan ataupun objektif kepada kita untuk mencapai. Dan satu lagi perkembangan sangat penting yang ingin saya berkongsi di sini adalah RCEP, iaitu Regional Comprehensive Economic Partnership ataupun perkongsian ekonomi komprehensif serantau yang sudah pun ditandatangani oleh 15 negara. Ini bermakna aliran perdagangan di antara negara-negara ini akan meningkat apabila perjanjian ini mula berkuat kuasa, mungkin pada akhir tahun ini ataupun awal tahun 2022. Okey, Juki, terima kasih banyak. Malangnya kita tak kecukupan masa. Terima kasih, Afzal. Ini memberi modal untuk disambung lagi dalam mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN pada hari esok dan lusa. Dan kepada semua yang menonton, mudah-mudahan kita mendapat sedikit api untuk membakar semangat bakat-bakat muda digital Malaysia supaya kita lebih lagi lebih bergaya lagi dalam kemajuan kita dalam digital ASEAN. Jadi terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di lain kali. Selamat pagi Malaysia di mana jua anda berada.